yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya apa hukum merokok sebab ada yang kata makruh dan haram. Bagaimana kalau hendak berhenti jika hukumnya haram? Bolehkah kita still ambil rokok untuk hilangkan ketagihan? Baik. Dalam fatwa, dalam muzakarah fatwa kebangsaan dah mengatakan bahawasanya hukumnya adalah haram merokok. Nah, sebab apa haram? Sebab rokok ni dalil dia yang dipakai dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan, jangan kamu campakkan diri kamu masuk ke dalam kancah kebinasaan. Bukan takat rokok lah, apa juga benda yang boleh mudarat kepada diri jangan duk buat. Rokok ni satu benda yang dikatakan haram bukan sebab apa? Sebab dia merosakkan sistem dalaman. Lepas daripada tu dia memberi kesan buruk yang lebih teruk kepada orang yang menghidu, bukan kita yang hisap saja. Sebab tu hukumnya adalah haram. Dan saya cukup tak puas hati bila kata di Pulau Pinang buat apa dia, masjid bebas asap rokok. Bagus tak? Daripada satu sudut bagus. Tapi yang isap rokok siapa dia? Ustaz. Mulut sampai naik biru ni. Nak bagi tahnik pun nak takut kalau kata mulut sampai naik biru lagu tu berbau gudang garam nak masuk kurma kat anak kita. Isap rokok ustaz, kalau kata isap rokok jangan duk mengajak. Berhenti mengajak dulu. Ni dengar nak ustaz-ustaz ni. Baru ni dalam radio Pulau Pinang pun saya dah kata dah. Kalau kata isap rokok tiba-tiba duk main bercakap soal haram, soal halal, tu sahlah malu ke orang. Takut orang bu kat kita lagu tu ya. Berhenti dulu mengajak, pi ambil kursus, berhenti rokok dulu. Ada macam-macam klinik, ada klinik kesihatan, apa nama ni, Penaga pun ada, Sungai Dua pun ada, Tasik Gelugok, merata kepala batas sendiri pun ada. Pi saja ambil kursus. Pasal apa? Pasal kalau kata kita nak cakap soal haram, haramkan benda yang diharamkan dulu kepada diri kita, baru kita bercakap soal haram. Nah, sebab benda tu biasa tak dengar hadis yang seorang musafir yang dia sedang bermusafir, ikutnya musafir ni doa dia mustajab. Tiba-tiba doa dia tak dimustajabkan, la yustajabulah. Doa tidak dimakbulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Minuman dia daripada benda yang haram, makanan daripada benda yang haram, pakaian daripada pakaian yang haram. Memang daripada sudut rokok tidak ada hukum qat'i daripada Al-Quran dan hadis, tetapi ulama telah pun berijtihad bahawasanya benda itu adalah haram, maka hukumnya jelas adalah haram. Sebab kita di Malaysia ataupun di dunia pada hari ini kita memakai 4 kaedah. Yang pertama pakai kaedah Al-Quran, yang kedua hadis, yang kedua kita pakai kaedah apa? Yang ketiga kita pakai kaedah yang dikatakan ijma' para ulama. Yang keempat dikatakan qiyas. Contoh dalam bab soalan bertembung di antara perkara wajib dengan sunat, kita nak buat dahulu ke yang mana? Tengok 4 sumber ni dulu. Contoh dalam bab semayang sunat tahiyatul masjid, kaedah usul fiqh dia kata apa? Kalau kata bertembung perkara wajib dengan perkara sunat, jatuh perkara sunat itu lebih aula, maka terus masuk dalam masjid dan duduk. Persoalannya sekarang masih lagi ada hadis yang sahih daripada Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadakumul masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apabila seseorang itu mendatangi masjid dan pada masa itu juga dia kena buat apa? Falyarka' rak'atain, maka hendaklah dia rokok dengan 2 kali. Maksudnya semayang sunat tahiyatul masjid qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Benda ni timbul apabila ustaz tengah mengajar. Kita nak masuk main dengar kuliah terus ke ataupun kita nak kena duduk terus? Kaedah usul fiqh dia kata apa? Apabila mendengar kuliah itu wajib, benda fardu ain, nak semayang itu sunat, maka terus datang duduk. Tapi sekarang ni persoalan dia ada hadis yang sahih. Kita di dunia pada hari ni kita pakai kaedah apa dia? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Maksudnya kalau kata ada dalil Al-Quran, kita pakai Quran.
Kalau kata hadis, pakai hadis. Kalau kata ada ijma', tak ada hadis, tak ada Quran, baru kita tengok yang ketiga, pakai kaedah ijma'. Sebab tu macam mana balik kepada kaedah rokok tadi ni, sebab dah ada fatwa yang kata haram, maka hukumnya adalah haram. Walau ada segelintir ulama daripada Jazirah Arab, antaranya Syekh Ibn Utsaimin, dia kata apa? Hukumnya makruh bagi siapa? Bagi orang yang dia belajar nak berhenti merokok. Yang tu hukum dia makruh. Dia duk nak berhenti tapi dia pelan-pelan. Dulu sehari 2 kotak, lah ni sehari sekotak. Dulu sehari sekotak, lah ni sehari 4 batang. Dulu sehari 4 batang, lah ni sehari 2 batang. Jenis tu boleh dikatakan baginya hukum makruh, walaupun dia duk isap rokok lagi. Sampai tempoh bila? Sampai dia berhenti. Yang tu yang kata makruh. Bukan kata dia ni duk mengekali isap rokok tu dulu 4 batang, lah ni orang buat keluar perintah haram. Aku geram kat mereka ni, dia isap rokok 8 kotak satu hari. Yang tu tak makruh lagi dah, tu nama dia haram. Nah, nama dia hukumnya adalah haram. Jangan duk isap rokok sebab benda tu adalah benda yang haram. Jangan. Sebab kita takut kita duk tadah tangan tu. Benda tu benda haram dah. Ulama dah kata haram dah. Kita tak pakai kata ulama, nak pakai siapa lagi? Maka jumhur ulama menetapkan bahawasanya hukumnya adalah haram sebab dia boleh mencelakakan diri kita sendiri. Bukan maknanya tidak ada unsur makruh, melainkan kalau kata siapa-siapa yang nak berhenti merokok sahaja, ada sebahagian kecil ulama yang kata makruh lagi bagi dia menghisap rokok.